Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah malam ni menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan usul tafsir. Yang kita pakai adalah kitab karangan Syekh Muhsin At-Tayyar hafizahullah, yang kita sekarang bincangkan berkenaan dengan asbabul ikhtilaf fi tafsir salaf, sebab percanggahan pada tafsir salaf. Mana kita sebut itu dia bermula tajuk ni dibahaskan selepas kita pecahkan berkenaan dengan sumber tafsir. Ada tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur ni dengan apa yang dinukilkan, atau lagi tafsir dengan pendapat atau ijtihad. Cuma ketika bincang tentang tafsir bil ma'thur ni, kita kuat kepada seorang tu mesti ataupun seharusnya berpegang dengan apa yang dikesan atau dijejaki daripada Nabi SAW juga salafus salih. Cuma kat situ kita ada bahaskan berkenaan masalah tafsir bil ma'thur ni, pengertian betul dia bukanlah seperti banyak orang sangka. Sebab ada kalanya kadang-kadang datang daripada para tabi'in atau sebagian para sahabat, ijtihad mereka sendiri dalam perkara tertentu, ataupun benda mereka sendiri memang dalam bahasa mereka pakai macam itu bukanlah tafsir bil ma'thur. Bahkan benda tersebut dengan pendapat mereka. Cuma kita tekankan juga pendapat mereka bukan seperti pendapat orang lain. Mereka adalah orang yang mengalami ataupun merasai sendiri penurunan wahyu ke atas diri mereka, dan bahkan mereka dipandu oleh Nabi SAW dalam memahami setiap nas dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dia bukan orang kata kaling-kaling, bukan biasa-biasa, sebab mereka bukan hanya setakat orang Arab, bahkan mereka adalah orang mendampingi Nabi SAW, dan setiap apa yang mereka fahami bahkan menjadi hujah kalau mereka ijma'. Dari situ yang kita bahaskan kenapa ada percanggahan. Sebab bila kita kata ada kesepakatan mereka untuk memahami sebarang ayat atau perkataan, kenapa ada percanggahan? So kat situ kita mula bahaskan. Kita kata pertama, sebab percanggahan ni ada kembali pada dua perkara. Pertama, tahap pemahaman ahli tafsir itu sendiri. Kedua adalah kembali kepada masalah bahasa Arab, yang dalam bahasa Arab kalimah tersebut mempunyai lebih satu makna. Sebab tu berbarangkali lebih satu makna, maka itulah menyebabkan mungkin mereka terpilih, yang seorang akan pilih pengertian A atau B. Okay, dan kita sampai kita bincangkan hari itu, kita dah ambil sampai nombor 4. Yang pertama kita kata isytirak. Maksud dalam bahasa Arab kalimah tersebut mempunyai perkongsian penggunaan menurut Arab pakai. Dan kita kata perkongsian penggunaan tadi kadang-kadang dia berlawanan, tapi dalam ayat mungkin kadang tak beri kesan apa-apa. Macam asa tu kan, datang atau pergi, tak ada masalah. Malam datang atau malam pergi, dua-dua adalah benda besar yang hebat. Okay, kemudian ada yang dia mempunyai banyak maksud, tapi tak ada bertentangan dan juga percanggahan, tapi setiap maksud tadi berbeza. Contoh macam atik. Dalam surah dalam surah Al-Hajj 29, atik tu ada maksud atik difahami dengan terbebas. Baitul Atik, rumah yang bebas daripada sebarang penguasaan orang-orang yang zalim. Kemudian atik juga kata rumah yang usang. Maksudnya dia adalah rumah yang pertama yang dibina untuk pengabdian diri kepada Allah Ta'ala di muka bumi. Okay, jadi pada saat itu memang percanggahan timbul, tapi so kalau ada separuh ambil A atau B, maksud tadi, tapi boleh dipakai sekali. Cuma yang ketiga, jadi kita kata bila ada maksud bercanggahan tapi dalam ayat tadi tak boleh. Kalau kita pilih satu lagi tak boleh maksud. Contoh macam ayat 233, ayat 228 surah Al-Baqarah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita yang diceraikan, mereka menanti diri mereka tak boleh kahwin selama 3 kali quru. Apa quru tadi? Satu maksud dia adalah suci, satu maksud dia adalah haid. So kalau kita kata haid tak boleh masuk suci, kalau kita kata suci tak boleh masuk haid.
Itu kita kata. Tapi dalam masalah ni adalah kerana kalimah tadi dipakai dalam bahasa Arab dengan lebih satu makna. Okey. Kedua, dia kata kerana percanggahan masalah dhamir yang balik dalam ayat. Dia baca ayat surah apa? Surah Al-Insyiqaq ayat ke-6 kan. Allah katakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqih. Wahai insan, kalian bersusah penat kepada Tuhan kalian, satu susah penat, letih penat, dan kalian akan bertemu dengan nya. Nya tu apa? Nya tu Allah atau nya letih penat yang kamu buat. Dua-dua ada dalil. Okey. Kemudian dia kata dalam surah Al-Adiyat pun sama juga. Innahu ala dzalika la syahid. Kan manusia ni di atas diri dia atau dia Allah Taala ke atas manusia tu benar-benar menyaksikan. Dua-dua boleh patah balik. Okey. Bentuk kedua dia kata dalam masalah ni adalah dhamir tu dua dhamir dalam satu ayat yang boleh maksud dengan salah satu di antara pengertian. Balik pada benda berbeza, tapi ahli tafsir tadi akan interpret mana dhamir ini balik pada siapa, dhamir balik pada siapa. Contoh yang dia berikan itu adalah surah Fatir ayat ke-10. Ilaihi, kepada Allah Ta'ala, yas'adul kalimut thayyibu, naik kalimat thayyib, wal amalus salihu yarfa'uhu, dan amal soleh dia mengangkatnya. Dia itu siapa? Yang diangkat tu siapa? Kat situ ada percanggahan pemilihan lah. Yang pertama kata dhamir tu, yang pertama zahir hak tu adalah amal soleh tu, kalimat thayyib, amal soleh tu mengangkat kalimat thayyib. Dia kata kalimat thayyib. Kemudian yang kedua dhamir mustatir tu, yang yarfa'u tu, dikatakan fa'il kembali kepada Allah Taala. Dia yang angkat akan amal soleh kepada dirinya. Allah Taala berkesudian untuk terima amal yang kita buat. Tapi okey, dan berkali-kali juga yang ketiga adalah kalimat thayyib tu yang mengangkat amal soleh. Sebab kita balik pada pengertian kalimat thayyib, la ilaha illallah, tanpa la ilaha illallah tidak akan ada amal soleh kita diterima. So basically dekat situ cuma masalah dhamir tu balik pada siapa. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga kita kata ada hazaf dalam ayat seperti surah An-Nisa 127. Ini yang kita bincang lepas lah. Yang mana tentang tajuk pernikahan, orang yang menjadi wali kepada anak yatim. Anak yatim tu dia boleh kahwin, dan anak yatim tu dialah wali anak yatim tersebut. Ini berlaku bila macam kedudukan Ali bin Abi Talib dengan Fatimah binti Muhammadin. Dia bila Nabi wafat kan, waris Nabi SAW Fatimah dan juga dia sendiri adalah waris Nabi SAW. Sebab dia adalah anak bapa saudara Nabi. Sebapa sebapa seibu, dia kandung. Dia lebih kuat berbanding Abbas. Abbas bapa saudara Nabi, sebapa lain ibu. Sebapa tapi lain ibu. Yang kandung lebih kuat. So Ali lebih kuat dalam masalah nak mewarisi harta Nabi tau sebenarnya. Jadi kat situ yang kita panggil kedudukan Ali dengan Fatimah lah. Katakanlah Fatimah masih lagi kecil dan sebagainya, maka Ali lah wali dia. Dan sama-sama Ali boleh kahwin dengan dia. So jadi ayat yang kita bincang 127 tu, yang mana targhabun an tankihuhunna, yang targhabu an tankihuhunna, kamu suka atau tak suka menikahinya. Sebab disuruh kita lakukan adil pada anak yatim. Jangan kita kerana nakkan harta dia, kalau kita nak kahwin dengan dia, kita jadikan mahar dia tak cukup, kita macam sekaligus terus sekali penjagaan, angkat nikah saja pun tak apa kot, dah lama dah bela. So kita akan bagi alasan macam tu. Ataupun kalau tak suka kahwin pasal takut harta pergi ke tempat lain, kita beri dia sekat, jangan bagi dia kahwin. So jadi targhabun, sebab kalimat targhabu tu atau raghiba yarghabu, dia kalau tambah fi suka, kalau an tak suka. Contoh saya kata raghib tu fil qahwah, saya suka kopi. Atau raghib tu an qahwah, saya tak suka kopi. Raghiba raghiba fi atau raghiba an. Jadi dalam contoh kita ambil tu, dia ada hazaf. Ada hazaf. So tak tahu apa jadi pada hazaf tadi maksud A atau B, dan dua-dua diriwayatkan daripada salafus soleh. Ada separuh kata kamu tak suka kahwin dengan mereka, atau kamu ingin kahwin dengan mereka. Dua-dua sekali datang. Demikian juga contoh kedua itu dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, Allah nyatakan adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Taala sesatkan seorang itu di atas ilmu. Ilmu siapa? Mana ilmu orang tersebut, mana sesatkan dia sedangkan dia tahu, Allah Taala sesatkan dia, jadikan dia sesat walaupun dia tahu, ataupun Allah Taala sesatkan dia sebab pengetahuan Allah Taala tentang keburukan yang dia ni tak elok. Kalau diberi hidayah pun takkan dia jadi baik, maka Allah Taala sesatkan siap-siap.
Dia tak ada yang silap. Pada kita mungkin kita boleh kata kalau beri peluang mungkin. Itu pada kita. Pada manusia ni boleh ada salah silap. Allah Ta'ala ilmunya takkan ada kesalahan dan kesilapan. Lepas tu tak pernah silap bila Allah Ta'ala jadikan. Hatta kerana ada satu soalan. Orang tanya apa? Dia kata, katakanlah seorang budak. Waktu saya sekolah dulu ada seorang budak ni. Dia Hindu ke sekejap? Kristian ke Hindu? Saya tak ingat. Rasanya Hindu. Okey. Dia duduk tepi jalan, satu hari orang mabuk langgar mati. Umur dia ketika dilanggar tu 17 tahun kot. Dia 18 tahun. Okey, katakanlah seorang manusia tu yang kafir, besar keluar kafir, dia sempat satu hari dia balik. Satu hari dia balik. Kemudian kena langgar, dengan kereta mati. Okey, soalan. Ke mana dia pergi? Neraka, syurga? Benda ni banyak orang takut nak jawab. Dan sebab dia macam diberikan satu hari je. Sebab kalau ikut dalam Quran Karim, memang jelas Allah nyatakan dalam ayat 161 suratul Baqarah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ini orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yakhafun hadza wa lahum yunzarun. Ini ayat yang sangat berat lah. Saya ingat dulu waktu time kapal Sing mati kot. Ada orang kita kata kesian lah apa benda dan sebagainya kan. Accident. Saya kata tak ada. Ikut Quran dia mati kafir. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu word yang kadang-kadang orang kata Islam ni ekstrim sangat. Sebenarnya cerita ni para sahabat Nabi macam Amr bin As, bapa dia siapa? Al-As bin Wa'il. Khalid bin Walid, bapa dia siapa? Al-Walid bin Mughirah. Ni ketua orang Quraisy yang tentang Nabi SAW. Ikrimah bin Abi Jahal. Ni orang yang masuk Islam tau di kalangan para sahabat. Agak-agak diorang tak ada terasa ke bila ayat Quran datang tentang bapa-bapa mereka? Lepas tu adakah Nabi tak jaga hati mereka? Soalan. Nampak tak? Ni benda kadang-kadang orang lupa. Dalam sejarah para sahabat Nabi SAW, mereka ada sebagai mereka ni anak-anak orang Quran turun tentang bapa-bapa mereka. Tapi tak ada pun dekat situ Nabi macam jangan baca ayat ni, nanti kan dia terasa. Jangan baca ini, nanti dia terasa. Saya tak boleh, pasal benda ni pilihan Allah Ta'ala, bukan pilihan kita. Untuk kita akan cakap lah untuk dakwah dan sebagainya, patut jangan cerita ayat ni. Problem ni. Jadi satu hari dia balik, lepas tu mati. Gimana? Satu hari dia balik, lepas tu dia mati. Gimana orang ni? Neraka lah. Kenapa takut cakap? Takut kan? Soalnya pasal ada pakcik 60 tahun lepas tu masuk Islam. Orang kata macam pakcik tu ada peluang banyak, so dia masuk Islam. Yang ni budak ni satu hari je dia pergi tepi jalan, mabuk langgar mati. Katakan hari tu lah dia balik kan, baru pagi tadi mimpi kan, dia jadi lelaki, tengok perempuan ada, rasa lepas tu accident langgar. Nak gimana? Nampak berat kan? Orang kata dia cakap dia masuk neraka. Lah kalau mati sebelum balik, kita faham lah. Ni balik satu hari kemudian mati. Susah nak jawab, tapi sebenarnya jawapannya adalah masuk neraka lah. Sebab kat sini tajuk dia adalah jangan sekali-kali anda menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu apa yang patut, apa yang tidak. Tak? Allah tak tahu apa yang patut, apa yang tidak. Manakala Allah tak bagi dia hidayah, bukan maksud Allah Ta'ala terlepas pandang kepada orang tersebut. Sebab apa? Sebab sepatutnya dia dapat hidayah, tapi tak dapat hidayah, maka dia mati kafir. Tak ada siapa yang silap alamat dipanggil. Bagi Allah Ta'ala semua benda adalah benar. Keputusan Allah Ta'ala adalah maha adil. Maha adil, maha benar. Bukannya macam disangka oleh sebagian orang. Dia kata kalau lah bagi masa lagi mungkin. Itu otak kita. Faham Okay, so jadi kalau kita faham itu macam ayat tadi kan, ayat yang Jasiyah tu, Allah Ta'ala sesatkan di atas ilmu. Maksud Allah Ta'ala jadikan sesat kerana memang terang-terangan dia akan sesat dan dia langgar perintah Allah Ta'ala, atau B, dia Allah Ta'ala sesatkan dia sebab pengetahuan Allah Ta'ala dia takkan dapat hidayah, takkan follow hidayah langsung. Mana satu kan? Mana dua-dua tu ada dalil. Dua-dua ada rujukan daripada Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW. Jazakallah khair. Ini bukan balang.
Ni balang. Ni balang. Ni balang betul. Biasa-biasa dia orang apa minum air mangkuk kan. Ni air balang. Ambil kau. Okey. Jazakallah khair. Okey. Okay, jadi kat situ semua kes apa? Kes masalah dhamir. Balik kepada ayat hazaf. Ada hazaf dalam ayat yang menyebabkan pengertian tadi A faham macam ni atau B faham macam ni. Okey. Yang terakhir kita ambil itu adalah berkebarangkalian lafaz tadi lebih daripada satu tasrif. Tasrif ni pasal kita sebutkan itu bahawa bila kita ubahkan satu perkataan tambah huruf tukar daripada mukhatab kepada ghaib dan sebagainya, semua itu akan berubah daripada segi masalah maksud. Bahasa Arab sebenarnya bahasa yang paling complicated sebenarnya untuk orang yang belajar bahasa. Sebenarnya bahasa Arab paling ketat disiplin. Dan siapa belajar bahasa Arab sekarang, kalau jumpa dengan para sahabat, dia bercakap, para sahabat faham. Sebab disiplin dia sangat ketat. Berbeza dengan bahasa lain. Kalau belajar bahasa Inggeris sekarang awak bercakap dengan orang 1000 tahun lepas, diorang tak faham. Sebab orang zaman dulu dah kata you, tahu. Kalau your, T. Kalau buka ni dalam Bible, kalau saya bukan ajar baca Bible pula, ni kan marah pula orang. Okey. Dalam Bible kan, King James Version, cara cakap tu macam Shakespeare punya karangan. Dia tak you, tahu. Tahu, tahu, you. Tahu tu is you. T, tai, your. Pasal ada ayat macam Ahmad Didat. Saya teringat ni sebab ceramah Ahmad Didat kan ketika debat. Kan bila disebut tentang Isa AS buat sebarang benda ajaib, dia kata in thy name, dalam nama engkau, ya Allah aku buat benda ni, in thy name. Thy name tu maksud dia bukan your name. So kalau kita jumpa dengan Shakespeare ke siapa yang 1000 tahun lepas cakap, dia tak faham, dia orang cakap kita tak faham. Tapi bahasa Arab tak macam tu. So tasrif ni memang kalau kita belajar sorof kan, belajar bahasa Arab, awak tahu hujung kalimah, bunyi depan ke belakang ke depan, itu grammar, satu part daripada bahasa Arab. Tapi part yang lain banyak orang lari adalah part tasrif, sorof. Ilmu sorof. Yang anda kena faham bila tukar, bila saya cakap lain, dia cakap lain, mereka cakap lain. Itu kau cakap. Kan kalau dia cakap kepadanya lain. Dia tak boleh sama. Waktu bahasa Arab ni dia jadi meaning atau maksud setiap kalimah tadi sangat ketat. Tak ada siapa boleh tak faham. Kecuali orang tak belajar lah. Tak belajar dia tak faham. Lepas tu dia kata saya tak faham lah ayat ni. Memanglah awak tak belajar. Kau belajar dan awak memang orang Arab, awak faham lah. Itu banyak benda-benda kita kata orang Arab tak pernah ada masalah. Zaman kita ni yang sibuk bahaskan apa inilah itu dan sebagainya. Sedangkan bahasa Arab ni orang Arab tak pernah kecoh pun. Tajuk tadi. Musyrikin yang lawan Nabi pun tak pernah kata dengan Nabi SAW, kau silap cakap. Ini grammar tak betul. Seorang tak cakap. Orang zaman Nabi tak pernah cakap, tiba-tiba zaman kita ada orang kata Quran salah grammar. Kau siapa? Kan? Zaman kita cakap Arab pun gagap. Dan nak cakap dia saya ana yakni ana yakni 10 kali tu, tu gagap dia panggil. Dan kalau gagap, anda tak payah selawat sebenarnya. Sebab dalam surah Taha telah datang ajaran. Kalau anda rasa gagap, cakap tak lancar, doa Musa AS itulah yang patut diamalkan. Ni kadang-kadang orang kita nampak ajaran Quran, ajaran para anbiya, tinggalkan, lepas tu ajaran tok guru dia ambil. Masalah. Kan? Dia jelaskan Musa AS. Bukalah semua kitab tafsir. Dikatakan bahawa mulut dia cakap macam pelat. Ada kata kerana ni, ada kerana tu, ada kata dia termakan bara. Dari kecil Firaun test. Tengok dia ni cerdik tak cerdik. Ada emas dengan bara. So ketika nak pegang emas, ditepis tangan dia oleh Jibril, terpegang bara, makan. Maka pelatlah dia. Ala kulli hal, memang Musa AS berdoa kepada Allah Ta'ala. Kan dia minta apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhanku, lapangkan untuk dadaku, mudahkan untuk aku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Rungkaikanlah simpulan daripada lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka faham kata-kataku. Tak ada ajaran Quran pun tak nak buat. Buatlah macam-macam benda. Yang cakap kan marah. Tak cakap kan terus tak reti. Ambil cakap. Baik. So last kali tu kita ambil. So jadi yang itu yang kita ambil last kali, kita lihat satu yang pertama yang masalah ayat 282 surah Al-Baqarah kan, kalimah yudaru.
Yudara, la yudara katibun wala syahid. Tidak dimudaratkan atau tidak memudaratkan. Tak boleh memudaratkan si penulis dan juga saksi terhadap orang yang berkenaan, ataupun jangan penulis saksi tadi dimudaratkan dengan apa-apa. So dia orang hanya sebagai pembantu bagi perjanjian tersebut. Tak patut dimudaratkan mereka. Disaman sebagainya tak boleh. Okey, kemudian begitu juga apa ayat Al-Baqarah 233 berkenaan dengan masalah penyusuan anak. Itu last sekali kita ambil lah ayat ni. Wala yudara ayat yang ayat surah Al-Baqarah 233, la tudara walidatun biwaladiha, tidak dimudaratkan atau tidak memudaratkan ibu terhadap anaknya. Wala mauludun lahu, tidak juga orang yang diberahikan untuknya anak tersebut terhadap terhadap anaknya, ataupun tak dimudaratkan dia dengan anaknya. Sebab tu orang kata wa 'alal warithu mithlu dzalik, untuk waris pun macam tu juga. Tak boleh mudaratkan anak tersebut, tak boleh dimudaratkan dengan anak berkenaan. Tak boleh dibebankan mereka dengan benda tak sepatutnya. So basically punca dia sebab tasrif. Kan yudara tudarra tu adakah tudariru atau tudararu? Tudariru atau tudararu. Sebab wazan tersebut kalau tudariru dia memudaratkan. Kalau tudararu dimudaratkan. Dimudaratkan. Ini saya kata complicated dalam bahasa Arab, dalam bahasa lain tak kisah. Kan? Yuqatilu atau yuqatalu. Yuqatilu dia memerangi. Yuqatalu dia diperangi. Bunyi beza dia apa? Satu huruf, satu kalimah aja. Ti dengan yuqatilu atau yuqatalu. Yuqatilu atau yuqatalu. Dalam bahasa Arab situ yang masalah dia. Okey, jadi tasrif ni akan beri kesan pada perbezaan pengertian. Okey, so hari ni kita sambung Hari tu rasa pening sikit, rasa takut penjelasan tak jelas. Tapi time soal jawab okey lah. Baik. Kelima, antara asbab atau punca ikhtilaf salaf dalam masalah ikhtilaf tafsir dalam salaf tafsiran salaf, ikhtilaf pada tafsiran salaf adalah yang kelima, ni pasal kalimah kalimah bahasa Arab atau apa perkataan bahasa Arab tu ada masalah ni, tajuk ni. Kelima, tanawul isti'malil arabi lil lafzati, kepelbagaian penggunaan orang Arab untuk lafaz tersebut. Lafaz tu, penggunaan Arab macam mana untuk lafaz berkenaan. Ini, ingat penggunaan ini mestilah apa yang berlaku pada zaman Nabi Jahiliyah, zaman Nabi awal Islam. Kalau penggunaan baru zaman kita sekarang ni tak pakai. Ini dah kes masalah bukan tafsir saja. Masalah fake, usul fake pun sama, kita kena ingatkan. Banyak jadi kes, bab akidah pun jadi masalah. So orang kadang-kadang dia ambil penggunaan zaman sekarang. Sebab words kita gunakan ni kadang-kadang ikut masa dia akan bertukar. Ada yang dipakai baru-baru ataupun dulu pakai, sekarang tak pakai. Contoh macam kalau di Amerika Syarikat, satu masa dahulu PIG is actually police. Kau tengok zaman Al Capone dan sebagainya kan, tahun 1920-an, ayat dia keluar bila sembang dengan polis tu kan, sampai 60-an lah ayat ni, bila dia kata are you a pig, maksud dia adakah kau polis. Ni benda ni macam kan, tapi sekarang pakai tak? Sekarang tak pakai. Jadi kadang-kadang ada kalimah-kalimah ni kena jaga kalimah-kalimah ni macam penggunaan Arab tadi, kita kena pastikan penggunaan dia balik pada zaman Nabi dan juga pada zaman para sahabat dan awal Islam. Sebab cara macam ni nak diketahui. Diketahui dengan cara dalam syair. Kalau kalimah tu digunakan, apa maksud orang pakai dalam syair. Itu cara diketahui kalimah tadi maksud apa. Kadang orang kata macam nak tahu macam mana nak tahu macam mana, awak bukan hidup zaman tu, dia kata. Tapi syair orang zaman berkenaan kita ketahui. Dengan syair mereka, dengan kata-kata mereka dalam sastra, diketahui kalimah tu pakai apa. Hatta dalam sebenarnya masalah sastra ni atau syair ni menjadi bukti. Contohnya antaranya adalah perbuatan kaum Lut. Perbuatan kaum Lut, mana jantan dengan jantan tu tidak pernah berlaku pada orang Arab. Tak pernah berlaku. Punca, tahu mana? Tak ada syair Arab jantan puji jantan dengan berahi. Kalau pergi pada literature orang Parsi ada. Literature orang Rom ada. Perbuatan jantan bantai jantan ada. Apa geng kunyit? Rupanya saya baca lepas berapa tahun pengamalan ni kan, diorang akan terpaksa pakai pampers orang dewasa.
pampers orang dewasa. Kerana perbuatan tadi kan, dilarang oleh agama. Nak tahu sebenarnya pasal lah. Pasal kita memang nak simpan lah yang najis kita. Dan naklah keluar-keluar manjang. Tapi diorang rupanya lepas daripada satu peringkat, dua kerjanya tu, maka diorang akan hilang keupayaan untuk tahan najis. Bukan buasir. Buasir kita faham bengkak tu. Ini tak. Dia akan ceroy sentiasa. So pakai pampers dewasa. Wallahualam. Tak adalah. Tak berbaloi lah kot. Kan baru-baru ni brek keluar kan. Jadi diorang pakai pampers dewasa. Lepas tu kat sana pampers dewasa ni dekat negara-negara yang mengamalkan kita gunakan kalimah liwat. Sebenarnya kalimah liwat ni adalah tidak syar'i. Sebenarnya saya baca dalam buku Fabi Hudah Muqtadih, buku Syekh Osman Khamis hafizahullah, dia bahaskan berkenaan tajuk penggunaan liwat. Kalimah liwat tu kononnya diambil dari perkataan lut. Liwat atau lut ni sebenarnya kalimah tu maksud baik. Sebab Nabi Lut alaihissalam nama dia baik. Tapi orang dah ambil terus tukar jadi liwat untuk relate kepada perbuatan. Tapi bila kita tengok dalam Quran Karim, dalam hadis Nabi SAW, Nabi tak pernah guna kalimah liwat. Nabi gunakan man wajadtum ya'malu amala qaumi Lut. Barang siapa kamu dapati mengamalkan amalan kaum Lut. So sebut amalan kaum Lut, itu yang lebih tepat. So jadi bila benda macam ni berlaku kan, kita tengok macam yalah, istilah tadi lah kita nak faham kan. Cuma benda ni saya baca, ada baca artikel, memang diorang mengakulah lepas daripada buat kerja bukan-bukan ni, jantan-jantan ni, dan akan berlaku bahawa mereka tak boleh kawal buang air besar tu, akan macam tu je. Sebab tu kat sana penjualan pampers orang dewasa adalah sangat banyak. Bukan dewasa tua-tua kan, orang muda. Dia akan jadi. Itu pelik juga macam lepas tu ada orang mamat tu tulis, dia kata betul lah tapi it's worth it. Dia sangat berbaloi. Saya tak faham lah. Benda ni kadang orang kata macam benda ni jijik, kotor. Dia cakap kotor lah. Orang kita takut nak cakap, nanti orang kata homofobik. Apa homofobik apa bendanya? Benda tak senonoh. Awak raikan kenapa? Pelik betul. Okay, ala kulli hal faham kan betul-betul So, jadi penggunaan kalimah macam gay lah, kalimah gay. Satu masa dulu gay is happy. 1950-an, sebelum zaman hippies. Kalimah gay is happy. Means that I'm gay, I'm happy. Saya gay, maksud saya happy. Tapi sampai peringkat penggunaan dah bertukar. Ayalah cakap apa? Dekat potong suka hati dia lah kan. Nak cakap nak buat macam mana kan. Dia kadang-kadang ada kawan saya seorang tak puas hati tajuk yang baru ni. Saya kata datang jumpa. Dia tak nak jumpa. Saya kata jumpalah. Bagi masa hari ke jumpa. Bukan tak kenal, kawan-kawan duduk belajar sama. Cuma kebetulan dia ni, tahulah orang Kedah tak masuk masuk. Dia macam tak puas hati. Dia kata mu macam ni kena minta maaf balik. Saya kata buat minta maaf. Kamu sesat kan. Dia kena minta maaf. Kalau dia kata orang tu memang baik dan sebagainya, tersilap, kita faham. Kalau kita cakap salah pun kita minta maaf lah. Ini nak macam minta maaf apa? Bukan benda syar'i pun dia buat. Apa benda pula kan, kita minta maaf pula. Kawan-kawan lain kata udahlah gaduh. Saya kata memang kita dalam grup kawan dia bekas pelajar Yaman, kita ada grup macam-macam lah. Satu grup yang dia budak-budak yang junior saya banyak banding yang senior. Yang satu grup lagi yang senior daripada saya, 2-3 tahun awal datang sebelum saya. Sedang grup yang tu kita tak ada bahas, bukan tak nak bahas lah. Saya pun tak share pun video saya kat situ. Tak buat gila hantar video sendiri. Siapa sewel kan? Tengoklah saya video saya. Actually ada sekali tu Abu Talha duk tanya pasal soalan, ada orang buat video, saya share balik kes zikir kalimah Allah sahaja. Ada yang tak share balik dekat grup tu. Yang tu yang saya share. Kalau tidak tak adalah gatal ini tengok ceramah saya, tak ada siapa nak buat yang tu. Kan? Angkat bagus sendiri lah tu. Tapi dan cerita ada seorang share. Share jadi kawan ni marah. Tapi masalahnya bila saya PM dia direct sembang, dia tak nak lawan kat situ. Dia sibuk geger dekat dalam grup tengah. Dia cari kokok ada siapa tolong sokong dia. Saya biarkanlah. Tak layan lah. Saya kata nak sembang kat sini. Sebab saya kata kalau saya buka dengan cerita ni, memang saya akan jadi hina. Dia akan jadi hina, tok guru dia pun hina juga.
Saya kata baik tak usah. Nak sembang betul jumpa dia depan. Karut kan? Pelik betul. Sebab potong ni, potong lah, tak ada masalah. Saya ingat Ustaz Fasal dah kena. Siapa? Ustaz Asri pun ada orang buat kena tu. Dia ngajar kitab dia ganti kelas saya dekat Yayasan Taklim. Kelas kitab Iqna. Tajuk masalah tayamum. Ada geng tu kerat sikit je. Lepas tu dia post. Kata Ustaz Asri halalkan Wahabi halalkan darah. Kerana bermari mazhab. Sebab kes sebenarnya tajuk tu dalam kitab Abu Jairimi Al-Khatib, semua kitab-kitab lah. Dia sebut berkenaan masalah kalau sekiranya air untuk tayamum tu ada. Tapi orang tersebut dia tak perlu air tu, tapi dia tak nak bagi kat kita. Kita dahaga, kita nak minum, dia tak nak bagi. Apa patut kita buat? Tengok saja tak? Boleh gaduh. Sebab dia cerita masalah ni ulama mazhab Syafi'i sebut. Bukan Ustaz Asri reka. Cuma orang potong tang situ, lepas tu hantar. Tu masalah jugalah. Dalam perkara ni kena buat macam tu juga. Jangan tak amanah dalam potong-potong. Potong-potong penuh. Boleh potong lah. Nak dengar ceramah mengarut 1 jam setengah buat apa. Kita cut lah bahagian benda yang dia cakap mengarut tu. Dah lah. Sibuk lagi nak sampai semua apa. Okay. Ala kulli hal. Okay. Jadi balik pada asas tadi. Penggunaan kalimah. Gay ke. Macam gila. Satu masa dulu gila tu gila lah. Tak waras. Tapi zaman kita gila tu masalah apa? Melampau. Sedap gila. Sedap gila kan. Sakit gila kan. Tambah lagi teruk tambah babi. Sakit gila babi. Dia jadi macam melampau-lampau gila kan. Sangat melampau. Dia bagi tahap sakit. Sakit lah. Sakit gila babi. Lagi dahsyat. Allah lah. Tapi macam itu dalam bahasa Arab. Ni kena jaga-jaga sikit. Jadi penggunaan bahasa Arab tadi bila kata istimal al-arabi lil lafzati bagi lafaz berkenaan mesti apa yang dulu. Bukan apa yang baru jadi sekarang. Ni disiplin kadang orang tak jaga bab ni. Dia buka-buka kamus munjid dan sebagainya, dia terus bantai. Kata tengok kat kamus ni kata apa. Sedangkan kita bawa kamus yang untuk kita rujuk mesti awal lagi. Yang dia punya reference untuk kalimah tadi either syair atau Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Untuk tahu penggunaan tadi zaman dulu pakai ke tidak. Syair sastra is actually memang menjadi rujukan dalam pengetahuan. Tapi macam dalam masyarakat kita, sebahagian umat Islam ni, dia lupa berkenaan dengan era mana, zaman mana patut diambil syair sebagai rujukan untuk pemahaman kalimah. Sebab kadang-kadang dia lajak sampai zaman sekarang pun dia ambil. Penyair zaman sekarang punya tak boleh. Dia mesti zaman awal jahiliah sebelum Islam, zaman awal Islam yang ketika mana bahasa belum lagi rosak. Bila berlaku kahwin campur orang Arab dengan bukan Arab, berlaku penggunaan bahasa yang luar biasa tadi. Macam kes gila babi tadi lah. Asal Kuala Lumpur lah pakai. Kan? Ataupun penggunaan sado. Sado is actually besar bodoh. Betul Apa tahu tak kalimah besar sado tu actually besar bodoh. Budak-budak ni tahun 80-an akhir 90-an akhir dia sekejap do tu bodoh. Sebenarnya KL lah ni. Sedap do. Sakit do. Do tu bodoh. Betul, besar tu. Tu yang besar bodoh. Tu sado tu. Tak tahu Sado tu actually besar bodoh. Tiba-tiba sekarang dia pakai kan. Dah jadi norm. Televisyen pun, surat khabar pun keluar. Betul. Ada sial pun ada. Besar sial. Ada siut, lepas tu siut pula. Sial, siut semua kali. Ini kalimah-kalimah yang kita kata sebenarnya ikut kepada kalau kita nak jadikan reference untuk maksud syair, kisah hang tuah ke, jangan pakai bahasa sekarang. Pakai bahasa sekarang masalah. Macam tu bahasa Arab juga yang sebenarnya. Terutama Al-Quran Karim pun macam tu. Okey. Tanawul istimal al-arabi li lafzati, kepelbagaian penggunaan Arab untuk lafaz berkenaan. Fi iratil ma'anil qaribati wa ma'anil ba'idati, pada menginginkan makna-makna yang hampir atau makna-makna yang jauh. Okay, dia ada memang kalimah tu datang, ada makna dekat, makna jauh. Okey. Contoh macam bila kita kata makna dekat harimau, is harimau lah. Atau buaya, is buaya. Tapi bila kita nak makna jauh, buaya bukan dari Indonesia, bukan harga sekilo kan. Maksudnya buaya apa? Orang lelaki yang suka kacau perempuan. Kan yang suka mengorak perempuan kan. Assalamualaikum. Buaya kan. Buaya bagi salam. Jadi okey,
dekat sini kena faham maksud dekat, maksud jauh. Atau singa, harimau kan. Harimau. Untuk harimau betul, makna dekat. Makna jauh apa? Orang yang garang. Faham tak? Ini penggunaan. Ni sisi penggunaan. Maksud yang dikatakan dekat dan jauh tadi. So, jadi memang kebagaian dalam menghendaki makna dekat atau makna jauh. Walaupun tajuk asal bila kita al-aslu fil kalam kan, yang asal pada kalam adalah hakikah. Mana apa yang dicakap itu yang sebenarnya. Tapi kalau anda kata ada benda yang mengubah, ni kita bincang dulu majaz kan. Majaz pun sama juga macam tu. Kiasan. Sebenarnya kias, maksud dia yang kalimah betul, maksud ini astagfirullahalazim. Al-Quran kan. Letak handphone atau Quran. Okay. Okay. Saya macam ingat kitab biasa. Payah juga kitab Quran dengan kala-kala ni. Kita ingat Quran. Ada Quran. Okay. Tak, saya terletak atas sini je. Saya macam okay. Baik. So jadi maksud dia macam kita bincang berkenaan dengan majaz kan. Bila kita kata minta maaf saya lambat, tadi ada ular tengah jalan. Kalau kita tinggal dekat Gumusang, dekat kampung-kampung, biasa ular betul lah. Tapi kalau kita tengah KL, ular. Orang macam, ini mesti ada maksud lain. Kan dia start fikir. Benda ni kisah benar. Saya pernah sekali waktu dalam perjalanan daripada rumah pergi ke Yayasan Taklim. On the way, dekat jalan tu, jalan LDP tu, dekat orang utama tu, ada ular sawa besar gila. Saya hampir-hampir nak langgar. Dia lintas ni tu. Tengah-tengah panas tu, dia lintas tengah jalan. Daripada belah yang kanan tu masuk pergi arah orang utama punya semak. Saya jalan tu memang ular betul lah. Dia kalau saya kata macam, maaf tadi saya lambat sebab ada ular tengah jalan. Dia kau macam, orang akan start fikir macam jauh kot, ada maksud lain kot. Faham tak? Kata ini masalah sebenar betul. Kita nafikan bila orang terfikir makna jauh, it's not wrong untuk orang terfikir macam tu. Macam kita kata macam, minta maaf tuan-tuan sekalian lambat, tadi ada rimau tengah jalan. Apa maksud dia, untuk makna asal dia kita kan, ni mesti ada maksud lain ni. Tapi memang tiba-tiba dapat tengok berita, seekor harimau terlepas di kawasan kawasan apa ni, kawasan apa ni? Salak Selatan. Sebuah van, lori membawa harimau, terlepas terbalik dan harimau tu keluar. Betul bila relate balik, benda harimau betul lah. Jika tidak, orang akan fikir yang the opposite. Cuma ni kita kata majaz pun sama. So masalah kita dengan kalimah Quran tadi, kita nak makna dekat ke makna jauh? Ini membawa kepada masalah perbezaan perselisihan dalam pilihan. Okey. Dia kata apa? Fayahmilu ba'duhum al-lafzata 'ala al-ma'na al-qarib az-zahiri. Maka akan membawalah sebahagian ahli tafsir, sebahagian mereka itu ahli tafsir, lafaz berkenaan kepada makna yang dekat yang zahir. Rimau lah. Kalau kita kat Gumusang kan, minta maaf tuan-tuan sekalian, tadi ada rimau tengah jalan. Orang terus nampak rimau betul tak? Gumusang. Ataupun LPT, dari Pantai Timur kan, jadi kes rimau terkejun kan, langgar dia orang. So maksudnya bila kita kata tadi kita lambat sebab ngilak rimau. Awak kat mana tadi? Kat LPT. Orang kan nampak rimau betul kan? Dia kata awak rimau. Di mana Shah Alam? Orang macam ni macam okay, faham tak? Okay, jadi maksud dia jadi ada orang akan bawa kepada maksud lafaz ni pada yang dekat, yang zahir. Wa yahmiluhu al-akharuna, dan akan membawa kalimah tadi, lafaz tadi kepada makna yang jauh. Ustaz Ali maksudkan lori Maybank kot, orang garang kot, kan? Okey, wa hadzal nau' qaribun minal mushtarak. Tapi yang ini dia kata sebenarnya jenis yang kelima ni dia sama macam mushtarak. Yang kita kata dalam kalimah tadi ada maksud yang difahami. Cuma beza mushtarak tadi, memang kalimah tadi bukan dekat jauh. Dua-dua digunakan dengan sama rata. Macam as-asa datang, as-asa pergi. Tak ada dekat jauh. Atau macam penggunaan kuruk maksud haid atau kuruk maksud suci. Dua-dua digunakan dengan sama level. Tapi bila yang ini, satu makna dekat, satu makna jauh. Contoh macam kata, jom kita kopi. Awak nak petik kopi ke? Jom kita mengopi. Buat kopi ke? Pergi minum kan? Faham tak? Rupanya kawan tu memang ajak petik kopi. Contohnya kan?
Jadi basic dia apa dimaksudkan dengan kalimah tadi? Nak yang betul ke? Apa mengetih? Tak pakai dah sekarang. Pakai apa? Ada kalimah baru? Ngopi lah. Nah lah. Kalau kita kan mungkin kata kopi, fotokopi. Kopi kan? Betul lah, ramai orang ada mesin kopi sekarang lah. Semua ada mesin kopi sekarang. Mesin kopi mahal murah je. Soalan kuliah, okay, jadi faham dia okey, beza dengan mustarak apa? Yang mustarak ni dia sama level penggunaan dia untuk A atau B sama. Memang sama rata. Tapi yang ini satu makna zahir, satu makna yang jauh tapi logik. Tapi ingat ulang balik, mesti penggunaan orang Arab pakai. Jika tidak nanti jadi macam takwil-takwil yang geng-geng ahli kalam. Dia takwilkan tangan kepada kuasa, takwilkan mata pada pengawasan. So in the end dia akan larikan daripada yang zahir. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pada sudut ini kita ada ruang untuk kita ketahui. Kita cuma tahu ada kalimah tapi tak tahu cara. Bukan kita buang maksud kalimah tadi untuk semata-mata kita kata tak logik untuk Allah Taala benda berkenaan. Logik pakai akal. Allah Taala tak liputi oleh akal manusia. So faham Jadi beza dengan mustarak itu je. Yang qarib dengan ba'id ni ikut penggunaan mereka. Macam ain, mata betul lah. Dengan mata apa spy. Atau mata air. Kan? So jadi ikut penggunaan masing-masing. Tapi dalam bahasa Arab tadi, kalau kata benda ni orang Arab pakai, maka kita boleh gunakan. Kita boleh ada kebarangkalian pertelingkahan ataupun perbezaan maksud tadi. Baik, misaluhu qauluhu ta'ala, contoh dia firman Allah SWT dalam surah Mudaththir ayat keempat. Surah Mudaththir keempat ni dia ada 5 ayat yang mula-mula yang turun kedua lepas surah lepas 5 ayat surah Al-Alaq. Kan Nabi ini wahyu kedua Nabi SAW. Ya ayuhal muddathir, hei orang yang berkelubung. Sebab Nabi SAW lepas daripada dia jumpa Waraqah bin Nawfal, ceritakan apa berlaku kepada baginda dalam Gua Hira. Waraqah bin Nawfal pun clarify, bagi pengesahan yang Nabi Muhammad SAW jumpa tu adalah Jibril, adalah malaikat turun pada Musa AS. So lepas tu Waraqah bin Nawfal janji macam-macam kalau akan tolong Nabi sebagainya, tapi dia tak sempat dia mati. So Nabi mula-mula dapat wahyu itu saja. Itu saja bahagian Nabi dapat 5 ayat surah Al-Alaq. Lepas tu dia putus wahyu. Tempoh yang agak panjang. Cuma yang baru ni orang kata TV Al-Hijrah ke TV Jakim ke benda yang dia buat. Dia ambil riwayat kata Nabi nak bunuh diri daripada atas gunung. Dia riwayat tersebut Balaghat Zuhri. Az-Zuhri, Misha Az-Zuhri, dia kata dia kata Nabi pun sedih. Fahazina huznan syadidan hatta fi ma balaghana. Nabi sedih sampaikan ikut apa sampai pada kami, cuba untuk terjun daripada atas bukit, atas puncak gunung. Jadi kisah tersebut tidak sahih sebab sanad dia dalam kisah tersebut Az-Zuhri tak kata daripada siapa. Dia datang kita ambil kisah tersebut, katakan yang inilah di antara kisah yang berlaku. Kerana tak cek balik berkenaan masalah sanad. Sebab dalam Bukhari pun dia ada yang memang dalam teks hadis tadi. Lepas tu ada yang tambahan untuk penjelasan yang bukan dalam teks hadis tersebut. So kena asingkan. Ini contohlah. Jadi secara asasnya Nabi SAW terputus wahyu dan bersedih. Okey, kemudian datang Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW ketika Nabi tengah jalan. Kan, datang Jibril terapung di antara langit dan bumi dan sambung datang kepada Nabi dan kata, ya Muhammad, kan engkau adalah utusan Allah Taala. Kemudian Nabi balik rumah ketakutan dan minta supaya dia diselimutkan. So jadi turunlah ketika diselimutkan itulah turunnya ayat 5 ayat berikutnya, iaitu surah Mudaththir, ya ayyuhal muddaththir, hei orang yang berkelubung berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu hendak engkau besarkan, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu hendak kamu sucikan. Ni okey. Jadi kalimah ayat keempat surah Mudaththir tu, wa thiyabaka fatahhir. Minal mufassirina, di kalangan ahli tafsir, man fassara thiyaba bil ma'rufil mutabadiri, yang ada yang mentafsirkan kalimah thiyab, pakaian, dalam ayat keempat surah Mudaththir tu dengan yang diketahui yang terus masuk akal bila kita sebut pakaian.
kita nampak apa? Pakaian lah. Is the original meaning. Sebut pakaian lah. Ada ahli tafsir pegang macam tu. Wa ruwiya hadza an Ibn Abbasin, dan diriwayatkan pendapat ini atau tafsiran ini daripada Ibn Abbas. Wa Tawus bin Kaisan al-Yamani, wa Ibnu Sirin, Muhammad Ibn Sirin, wa Ibn Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mana ada di kalangan mereka faham direct. Dan ini sebenarnya dalil yang dipakai dalam masalah sokongan kepada masalah bila kita melakukan ibadat, contoh solat, kita punya pakaian kena bersih. Kan kita ada bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Tiga-tiga tu kena bersih. Kan suci daripada najas. Badan, pakaian, tempat. Dan bahkan Nabi SAW sendiri kan, dia tanggalkan kasut baginda dalam Sunan Abu Daud. Kerana apa? Kerana pakaian baginda ada najis. Kasut Nabi ada najis. Maka Nabi disuruh untuk tanggalkan. Nabi tanggalkan lah. Para sahabat ikut tanggalkan juga. So memang kena pakai dalam keadaan suci lah. Kalau kata ibadat dalam solat contohnya, dalam keadaan ada najis tak sah. Jadi ibadat yang tak perlukan benda tersebut. Contoh macam bayar zakat. Kalau dia kata orang tu bagi kan, tapi benda tersebut ada kotoran, dia tak jadi tak sah pula. Tak ada kena ambil wuduk dulu. Ni bayar zakat ke? Dah ada wuduk belum? Tak ada. Tak timbul tajuk Itu kena faham. Ada ibadat yang perlu taharah. Ada ibadat tak perlu taharah. Dan ibadat yang perlukan taharah tu, antaranya ayat ni pakai untuk menetapkan mesti baju tu bersih adalah ayat ni. Ayat keempat surah Al-Mudaththir. Okay. Dia kata, wa minhum man fassara thiyaba bin nafsi. Namun ada di kalangan mereka yang menafsirkan pakaian tu dengan jiwa. Dengan jiwa. Diri. Okay. Wa hadzal ma'na ba'idun ghairu mutabadir. Tapi pengertian ini adalah jauh dan tidak segera sampai ke dalam fikiran kita. Bila kita sebut pakaian, nampak? Jiwa. Sebab kita pakai kat luar. Jiwa duduk dalam. So untuk kata pakaian tu maksud jiwa je macam jauh sangat lah. Jauh. Okay. Tapi wahwa marwiyun an Mujahidin wa Qatadah, dan juga Qatadah. Dia diriwayatkan daripada Mujahid bin Jabr an Ibn Abbas dan Qatadah bin Di'amah Sadusi. So dua orang ahli tafsir kata wa thiyabaka fatahhir, jiwamu hendak kamu sucikan. Tapi yang jumhur kata wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu tu nak kamu bersihkan. Baju betul lah. Tak boleh pakai dalam keadaan kotor lah untuk ibadat. Faham sudutnya? So, jadi ada makna zahir yang segera sampai dekat otak. Asal lagi makna yang jauh yang tak sampai dekat otak kita untuk fikir. Kita tenung lama sikit baru nampak. Itu pun tak dekat pun. Pakaian dikatakan jiwa, tak kena tak? Macam jauh lah. Tapi benda ni makna jauh, makna yang tak dekat untuk difahami. Sebab tu kita kata macam kes kita kata mushtarak tadi kan. Tak sama sebab itulah sebab tak, penggunaan tadi jauh. Sedangkan kalau mushtarak tadi dia memang akan serupa. Penggunaan dia adalah sama. Tak ada sebarang satu jauh satu dekat. Okey, baik. Wa mithalun akhar, contoh lain adalah fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 91. Hud 91 kan, bila Nabi Hud Nabi Hud ke Nabi Soleh? Tak, dalam surah Hud kan dia ada banyak. Mula dengan Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, okey, ni apa, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Ayat yang ke surah Hud ayat ke-91. Okey. Perbualan tu adalah perbualan di antara kaum Nabi Syuaib dengan Nabi Syuaib. So bila diorang berbual dengan dia ketika dia dakwah tu, diorang kata pada dia, antara ancaman diorang letakkan, walau la rahtuka la rajamnak. Kalau bukan kerana keluarga engkau, kami pasti rejam engkau. Kami pasti rejam engkau. Ini memang kita kata dari segi sudut penentangan kekerasan terhadap kebenaran lepas kalah hujah. Ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Mana tak kalah hujah kalah, ambil barang pukul orang, tak boleh.
Dan agama kita tak pernah diajar macam tu. Kan halang orang, tak hormat tetamu, ini bukan ajaran Islam. Tapi yang peliknya pasal banyak juga saya cakap dengan kawan saya, dia kata apa? Ni kita panggil apa? Suci jiwa. Jiwa suci, belajar tasawuf, punyalah bersih sampai jadi macam ni. Perli lah kan, marah lah, dia marah. Tapi nak cakap je dia. Kan punya belajar tasawuf tapi tak senonoh perangai. Yelah tok guru cakap lembut depan-depan, dia cerita orang rakaman semua buat. Yang cakap lembut kan. Belakang-belakang dia kata kau bantai, kau terajang. Mana dia tahu? Yang tu jadi macam tu. Pada asas pertama dalam agama ni kita tak boleh kita panggil apa? Kita belajar hukum. Kita ahli sunnah belajar hukum. Masalah tadi kita sebut kan. Masalah benda halal haram dan sebagainya agama kita sebut. Tapi dalam pelaksanaan, contoh macam kes apa untuk orang murtad kan, orang yang menentang Islam sebagainya, kalau kita disuruh untuk tunggu kerajaan bertindak, bukan kita bertindak kita geram mana pun orang tu tempat maksiat. Tapi kita akan ambil kayu pergi pukul orang tu. Ni kerja kerajaan. Bukan kita yang disuruh untuk buat benda berkenaan. Tapi kita belajar hukum, kita belajar lah ini haram-haram lah. Takkan nak kata halal pula. Jadi masalah, jadi kita kata kita takkan bertindak. Kalau bertindak tu ada orang yang dikhaskan oleh kerajaan untuk buat kerja tersebut. Kalau kerajaan buka kata, jom siapa nak buat kerja sekian, tolong beramai-ramai. Kita keluarlah. Kalau tak ada, kita adalah ambil kayu pergi pukul orang sebagainya, tak boleh. So ini adalah antara batasan-batasan yang kita kena ingat. Dalam agama ni kita tak buat kerja macam tu. Kalau semua orang buat kerja kepala masing-masing, kacau bilau lah dunia ni. Orang ni beli pisau potong tangan orang. Orang ni ambil rotan, dah kerajaan tak sebat, dia pergi sebat. Tak boleh. Kan penzina dia kan. Tapi kat Indonesia dia orang akan buat. Tapi lain sikit lah. Cuma benda ni dibuat oleh orang tempatan, kawasan. Contoh kalau siapa-siapa didapati apa dia ayat dia? Bukan berkapal. Bersekedudukan kan. Apa ayat dia kalau lelaki perempuan keluar jalan-jalan? Berdating. La ilaha illallah. Lama sangat tak pernah pakai ayat ni. Berdating. Dating lah. Tepi sawah kawasan tu, diorang tangkap, diorang kena bayar beras, bayar sekian, denda terus ke atas pasangan tersebut. Dia tulis tiap signboard. Kalau siapa ditahan akan dikenakan bayaran denda sekian banyak. Ini tempatan lah akan buat. Polis tak campur pun dalam benda macam ni. Cuma aku lihat kita balik pada asal, kita tetap umat Islam kita bukan buat kerja sendiri. Tak boleh kita ambil tindakan dengan tak puas hati pun, menyampah gila kita kan dengan orang tu, tapi takkan kita buat tindakan ambil kayu ke, tunjuk perasaan ke, bukan. Itu kan kerja kita. Balik pada asal, kita balik kepada asas ahli sunnah, bukan macam tu cara kita buat. Ala kulihan, ayat ni ayat Nabi Syuaib kan, dia kata fi qissati Syuaib, dan kisah Syuaib, qila dikatakan bir rajmi, tentang rejam tu. Kaulan ada dua pendapat. Maksud dia ketika Nabi Syuaib berdakwah, ini antara benda yang kita kena ingat. Semua para anbiya diutuskan oleh Allah SWT dalam keturunan yang mulia. Di sisi kaum dia, orang ni mulia. So dia takkan cuit. Macam Nabi Muhammad SAW, atas dasar kedudukan atuk dia, pak saudara dia, diorang tak cuit Nabi hinggalah bapa saudara dia meninggal. Segannya mereka dengan Abu Talib, sampai lepas Abu Talib meninggal lah, matilah baru mereka kacau. Before that tak kacau. Nak buat apa-apa pada Nabi, dia jumpa Abu Talib minta izin dulu. Ini penghormatan yang ada Allah Ta'ala berikan kepada semua para anbiya, sebenarnya datang daripada keluarga yang mempunyai nasab yang mulia dalam kaum masing-masing. Lepas tu bila kaum Nabi Syuaib kata pada dia, kalau bukan kerana keluarga engkau, kami rejam kau dah, dia kata. Cuma kalimah yang dia nak tunjuk bukan salah keluarga tu, rejam tu. Apa maksud dia? Okey. Qila fil muradi bir rajmi qaulan. Dikatakan tentang yang dikehendaki dengan rejam tu ada dua pendapat. Al-awwalu, yang pertama, la rajamnaka bil hijarati. Kami akan rejam kau dengan batu-batan. Kami akan rejam kau dengan batu-batu. Kalau kau teruskan juga dakwah, kami rejam kau. Ini pendapat pertama. Athani, yang kedua, la rajamnaka bis sabbi wasyatmi. Kami akan rejam kau dengan celaan dan juga makian. Okey. Wal awwalu, yang pertama, yakni rejam dengan batu tu, huwal ma'nal qaribul mutabadiru lidhihni. Dia adalah pengertian yang dekat, yang sebut je nampak dalam kepala.
dekat dan juga apa akan datang pada ingatan kita. Bila kita sebut je rejam, kita nampak tu. Tak nampak maksud lain. Qala Ibn Atiyah wa huwa zahir. Berkata Ibn Atiyah, itulah yang zahir. Memang kita panggil apa dalam kisah surah Yasin pun macam tu juga. Kan dia rejam sampai mati kan. 3 rasul dan juga seorang lelaki yang beriman yang ajak mereka untuk jangan lawan para rasul. Kan dia rejam sampai mati. Dan ini pendapat zahir. Wasani, yang kedua tu wa in kana muhtamalan, sekalipun dia berkebarangkalian, illa annahu ab'adu minal awwali, namun ia lebih jauh banding yang pertama. Maksud dia dari berdua tadi kan. Jadi kalau ada ahli tafsir tadi pilih maksud yang rejam yang dekat tadi, itu satu, ada yang pilih pengertian yang kedua. Tapi pada realitinya memang semua para anbiya menghadapi ancaman dengan zahir, bukan setakat dengan mulut. Mula dengan mulut lah. Kalah hujah, maka angkat senjata, angkat barang, angkat batu, baling. Rejam. Ibrahim AS pun diugut bapa dia untuk direjam. So tak usah pelik pada siapa-siapa yang terlibat dengan dakwah sebagainya, kerana andai kata anda tak diterima, jangan pening kepala. Benda ni adalah sunnatullah atau sunnah yang Allah jadikan kepada para anbiya. Yang pening kepala, jangan harapkan orang bentang kapit merah kan, rakyat kan datang dengan pengawal, bodyguard. Tak payah. Itu bukan cara dia. Bukan itu cara, itu yang kita kejar. Kan? Kalau orang hormati kita, itu bonus. Kalau orang tak hormat kita, tak ada hal. Yang pening kepala, kenapa orang tak hormat? Okay. Dah ada dah tulang duyung tak? Habis orang menyampah juga. Okay, contohnya lah, baik. Keenam, an yadura hukmun lil ayati bainal ihkami wan naskhi. Bahawa berkitar hukum ayat, hukum bagi ayat tersebut di antara muhkam tetap ataupun nasakh dimansuhkan. Hukum tu berlegar di antara tetap atau mansuh. Fa yahkumu ahaduhum bin naskhi, maka akan menghukum seseorang di kalangan mereka, di kalangan ahli tafsir ni, dengan pemansuhan. Dia kata ayat ini dimansuhkan dah. Wa yahkumul akharu bil ihkam, namun yang seorang lagi kata ayat ni ada lagi, masih berjalan hukum dia. Okay, ini contoh nak faham. Dia kata misaluhu, contoh dia adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 221. Firman Allah Ta'ala ayat surah Al-Baqarah ayat 221. Allah Ta'ala katakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Yang kalian menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, sampailah mereka beriman. Kalau kita tak beriman, jangan nikahi mereka. Jangan nikahi mereka. Okey. Surah Al-Baqarah. Okey. Waqilah, dikatakan hiya mansukhatun, ayat ni dimansuhkan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala dan surah Al-Maidah ayat ke-5, dikecualikan. Maksudnya kalau mansuh kan bukan mansuh batal semua. Mansuh pada masalah musyrik ahli kitab. Orang ahli kitab yang ada sifat atau ciri-ciri panggil syirik. Sebab pada asas inilah perbezaan para ulama tentang nak pilih hukum mana satu. Imam Nawawi rahimahullah bagi dia ayat surah Al-Maidah ayat ke-5 tu tentang boleh untuk nikah dengan wanita muhsanat di kalangan ahli kitab kan. Dia kata dan kira dikatakan ayat Al-Baqarah 21 tu dimansuhkan dengan firman Allah Taala wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Mana dia kata al-yauma, pada hari ini Allah Taala kata uhilla lakumut thayyibat. Dihalal untuk kamu benda-benda yang baik. Kan? Dia kata kemudian Allah Taala sebut berkenaan dengan wanita-wanita yang beriman dengan kalian dan dihalal untuk kalian wanita-wanita ahli kitab. Memang sebenarnya ikutkan pada peraturan, benda ni masih lagi berjalan sebenarnya. Majoriti para ulama berpegang dengan masalah ahli kitab. Itu Kristian atau Yahudi punya wanita boleh dinikahi oleh seorang lelaki Muslim tanpa tukar agama. Tanpa tukar agama. Saya ingat dulu waktu saya sembang dengan guru saya, Syekh Amir Hussein yang ajar fiqh, bincang tajuk ni lah. Dia kata boleh. Saya kata Syekh, kan masalah kot. Kita lawan dia kan. Syekh dia kata macam ni, benda ni dia memang kita kata ada khilaf. Dia kata siapa-siapa macam Imam Nawawi rahimahullah anggap tak ada. Sebab dia kata bagi dia pasal ayat suratul Maidah contohnya kan, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan laqad kafaral ladzina qalu
innallaha huwal masih. Sebenarnya telah kafirlah siapa kata Allah tu Al-Masih. Siapa kata Allah tu Isa bin Maryam, dia kafir. Ataupun ayat berikutnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Kalau semua telah kafirlah orang yang kata Allah 3 dari 3. Sebagi Imam Nawawi dianggap bahawa kahwin ahli kitab ni tak boleh. Bahkan sembelihan pun dianggap tidak. Sebab dekat ayat kelima surah Maidah tu, sembelihan ahli kitab pun jadi halal kat situ jugalah. Wanita dia halal, sembelihan dia pun halal. Faham halal, saya ulang balik, tanpa kena tukar agama. Tapi kita di Malaysia, kita pegang, kita ke Pancasila. Kalau Indonesia, dia bukan halal sebab dia ikut syarak Islam. Pasal bagi diorang, Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya, Kristian, semua sama level. Ini sistem Pancasila yang Indonesia pakai. Tahu kan? Tak tahu? Tahu kan? Dia actually diorang anggap sama rata. Kita alhamdulillah di Malaysia ni kita ada letakkan satu clause, iaitu Islam, agama rasmi, persekutuan tanah Melayu. Maksud Malaysia agama rasmi di Islam. Faham Maksud dia, dengan sebab itu bila kita kata macam doa hari kebangsaan ke, doa ketika majlis-majlis rasmi kerajaan ke, doa di sekolah-sekolah ke, tak ada timbul tajuk doa dengan agama lain pun syara. Tak ada wahai Jesus adun sikit tak boleh. Tak dibenarkan. Sebab Islam agama rasmi. Pada macam Indonesia dia Pancasila, dia semua boleh. Boleh berlaku seorang tu bapa dia Kristian, mak dia Muslimah, anak dia Buddha, tak ada hal. Ini benda biasa dalam masyarakat mereka pasal dianggap semua agama sama. Memang itu yang perlembagaan Pancasila mereka ada. Dan kita pula beza. Dalam kes itu, tindakan Jabatan Agama Islam sebenarnya tak benarkan perkahwinan berlainan agama. Sebab tak nakkan konflik berlaku. So, kalau yang bukan Islam nak kahwin dengan Islam, tukar agama kepada Islam. Dan kalau yang Islam kahwin dengan bukan Islam tanpa tukar agama, kan, maka tak sah. Tidak dikira sah. Ikut perlembagaan, bahkan ikut kepada dia punya undang-undang sivil pun tak sah. Tak boleh sah takkan disahkan. Faham okey, jadi dekat sini tajuk dia sebab kenapa? Sebab benda ni nak menjaga jadi kalau anda kata okey, macam mana Malaysia boleh ambil hukum tadi sedangkan ayat Quran surah Maidah kata halal. Kata halal wanita-wanita yang diberikan kitab sebelum kamu halal untuk dinikahi. So ambil mana yang kita dan Islam dan Malaysia ni buat? Sebenarnya apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia diambil daripada perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memerintah lepas jatuh kerajaan Parsi kepada jajahan Islam. Umar ada keluarkan arahan melarang para sahabat ataupun mujahidin yang pergi takluk Parsi kahwin dengan perempuan Parsi. Sebab dia tak nak, dia ada alasan banyak lah. Antara alasan dia, kalau korang semua kahwin Parsi, siapa nak kahwin dengan perempuan Arab? Parsi lain, Parsi kan rambut dia lurus, mata biru, mata hijau. Yang Arab ni dia kenteng-kenteng sikit, mata hitam, mata coklat yang tu. Jadi geng-geng ni ada yang separuh pergi takluk Parsi, semua nak kahwin perempuan Parsi. So Umar pernah keluarkan arahan, tak benarkan. Cuma kita panggil apa pendapat Umar tadi, itu yang kita kata dia bukan lawan Al-Quran, tapi dia lihat pada maslahah yang berlaku pada zaman tersebut. Ketika waktu itu tak patut kalau dia kata diorang sibuk kahwin dengan perempuan Parsi, tinggalkan perempuan Arab. Bahkan daripada situlah sebenarnya berlakulah beberapa orang yang kahwin Parsi. Antaranya anak Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakr, kemudian Husain bin Ali bin Abi Talib. Beberapa orang yang kahwin. Maka dari situlah macam Husain, daripada Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dialah yang daripada keturunan dia lah keluar yang Syiah punya nasab yang diorang agung-agungkan. Sedangkan dia ada bini daripada Arab, tapi orang tak ambil jadi imam. Hasan bin Ali kahwin dengan Arab, pun diorang tak tengok sebagai imam. Kenapa dia ambil pada Husain punya keturunan? Sebab Husain kahwin dengan anak perempuan Raja Parsi. Dari 3 orang anak perempuan tinggal dalam istana. Seorang dikahwini oleh Husain, seorang dikahwini oleh Muhammad bin Abi Bakr, seorang lagi tak ingat, saya lupa.
dikahwini oleh juga oleh para sahabat. So dari situ yang masalah nasab tadi diorang angkat dan tinggikan sebenarnya. So ala kulli hal, kata-kata Umar tadi melarang kahwin, benda dia tu bukan mengharamkan yang halal. Tapi disadul zara'i, menyekat kerosakan lebih besar. So basically kalau kat Malaysia kalau orang tanya kenapa kan tak boleh kahwin tu kan, sebab kerana ini adalah peraturan yang kita dipilih oleh kerajaan Malaysia untuk menyekat kerosakan lagi besar, pergaduhan kaum dan sebagainya. Kan kita tak boleh terima berkenaan dengan Muslim, bapa, mak Kristian, anak Buddha, tak ada. There's no such thing, tak dibenarkan. Sebenarnya akan menambahkan masalah sebenarnya. So ala kulli hal, okey, ayat ni kalau ikut pada ayat surah Al-Baqarah tu, tak boleh kahwinlah dengan musyrik. Tak boleh kahwin yang kafir, tak boleh kahwin. Tapi kalau dalam ayat surah Al-Maidah ke-5 tu, boleh pula daripada yang musyrik kan, boleh kita kecualikan hukum untuk ahli kitab. Tapi muhsanat muhsanat ni maksud dia yang menjaga kehormatan, bukan yang pakai baju tak cukup. Banyak orang Islam kita ni yang pergi Eropah lah, barat kan, cari bini macam baju tak cukup, dia ambil jadi bini. Itu salah. Yang betulnya adalah muhsanat. Kan? Sebab kalimah muhsanat tadi maksudnya wanita yang menjaga kehormatan di kalangan mereka, bukan baju tak cukup, pakai spender, awak pergi ambil jadi bini. Ini masalah. Tapi orang Islam kita banyak kes diorang jadi kan disebut ke arah situ. Dilupa sebenarnya dalam Al-Quran tadi ada limitation. Masalah siapakah yang maksudkan dengan di kalangan orang beriman, macam tu juga di kalangan ahli kitab pun muhsanat juga. Bukan wanita yang tak jaga kehormatan untuk jadikan isteri. So dekat sini dia kata apa? Dalam dua ayat ni dia kata, jadi kalau adakah yang Baqarah tadi telah dimansuhkan dengan Maidah atau tidak? Siapa yang berpegang bahawa muhkamat, hukum dia kekal, maka dia akan katalah benda ni, ayat tu masih lagi dengan maksud ini. Siapa yang kata ayat yang surah Baqarah tadi telah dimansuhkan sebahagian hukum dia, terutama berkenaan ahli kitab, maka dia orang kata ada hukum barulah. Okey, sebab tu yang saya ulang, Imam Nawawi rahimahullah antara yang berpegang kepada tak mansuh, masih lagi muhkam. Bahkan bagi dia sembelihan ahli kitab tak halal. Imam Nawawi tak terima. Saya kata Allah Ta'ala kata kafir. Tapi kita pula yang jumhur tetap berpegang dengan zaman Nabi SAW dahulu, bila wanita Yahudi bagi Nabi kambing untuk makan dan diracun sebenarnya. Nabi makan juga. Nabi tak tanya kau sembelih cara apa. Nabi kata, ni sembelih cara apa ni? Tak ada. Bila tak ada soalan tersebut, maka maksud dia makanan mereka halal seperti mana yang dimaksudkan dalam surah Al-Maidah. Termasuk juga hukum masalah wanita mereka dikahwini. Faham Okey, baik. Dia kata wa hadza marwiyun anil Hasani. Okey, dan ini pendapat yang kedua ni, dia kata diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri, wa Ikrimah dan juga Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri Waqila, dan ada yang berpendapat hiya muhkamatun. Ada yang kata dia muhkamah. Hukum dia tetap. Yang surah Al-Baqarah tetap, yang surah Al-Maidah tadi tidak membatalkan hukum surah Al-Baqarah. So dia pegang dengan maksud tersebut dan dianggap ada maksud yang lain. Dianggap maksud surah Al-Maidah tu lain. Bukan maksud dia halal kahwin dengan wanita tadi tanpa ditukar agama. Memang Allah tak sebutkan wa tankihul musyrikati hatta yu'min, yang kamu nikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun, benar-benar hamba wanita yang beriman, khairun, lebih baik, min musyrikatin, berbanding wanita musyrik, walau a'jabatkum, sekalipun wanita musyrik tadi menakjubkan kalian rasa hebatlah, cantik sebagainya, baguslah, pandailah, tidak ada di situ kelebihan dia mengatasi hamba yang beriman. Hamba beriman lebih baik daripada wanita musyrikah. Faham baik. Wa mithluhu, dan seumpama dia juga, okey, qauluhu ta'ala, firman ta'ala dalam surah Al-Baqarah 219, Allah Ta'ala nyatakan yas'alunaka madza yunfikuna qulil afu, dan mereka tanya kepada engkau, hai Muhammad, apakah patut mereka infakkan, belanjakan. Qulil af, katakanlah hai Muhammad, af, lebihan. Mana apa lebih daripada harta kita, itu yang disuruh kita infakkan. Apa lebih keperluan keperluan kita adalah sekian, apa lebih keperluan tadi, itu yang kita disuruh untuk infakkan. Perbelanjaan kita dalam konsep masalah belanja untuk sedekah sebagainya, tak ada pernah kata bagi semua untuk sedekah, tak ada. Walaupun kita kata perbuatan berkenaan ada dibuat oleh para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar pernah sekali, dan dia bawa harta kepada Nabi SAW, separuh harta dia.
separuh harta dimiliki, jumpa Nabi, nak sedekah, dia nak lawan dengan Abu Bakar. Sampai-sampai depan Nabi SAW, dia letakkan, Nabi tanya kepada dia, apa kau tinggal untuk keluarga engkau? Dia kata seumpama ni. Mana macam ni juga jumlah ada kat keluarga. Lepas tu Abu Bakar datang bawa harta pula. Nabi kata, apa kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Abu Bakar kata, aku tinggalkan Allah dan juga Rasulnya. Lepas tu Umar kata, aku tak lawan Abu Bakar, dia kata. Masalah pengorbanan yang dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat dahsyat. So, jadi kalau pada sudut ini kita panggil apa? Masalah infak harta dan sebagainya kan, perbelanjaan untuk agama Allah Taala ni, sebenarnya ikut pada ayat ni tak pernah suruh pun keluar habis. Cuma kat sini soalan ditanya ni seolah-olah macam tajuk zakat tak pernah muncul lagi. Faham tak? Tak pernah muncul lagi tajuk zakat. Kalau zakat kita dah tahu dah berapa yang kita kena keluarkan yang wajib. So kat sini diorang tanya, hai Muhammad kan, yas'alunaka, mereka tanya kau hai Muhammad, madza yunfikun, apakah mereka patut belanjakan? Qulil afu, katakan Muhammad, lebihan. Okey, qila dikatakan, hiya ayat surah Al-Baqarah 219 ni mansukhatun bi ayatiz zakah, dimansuhkan dengan ayat zakat. Ayat zakat. Mana ayat zakat datang, maka dah tahulah jumlah berapa kadar yang patut kita belanjakan. Okay, ini pendapat pertama Wa hadza marwiyun As-Suddi. Yang pendapat ini diriwayatkan daripada As-Suddi. Li'annahu yara annahu fardun. Annahu furida. Annahu fardun nazala. Annahu fardun. Dan dia melihat bahawa ia adalah fardu. Maksud ayat ni adalah kefarduan qabla zakah, sebelum turunnya ayat zakat. Yang betul macam sebelum daripada turun arahan solat 5 waktu, solat malam tu adalah wajib. Dia ada benda sebelum datang kefarduan, contoh macam puasa Ashura, sebelum datang puasa Ramadan adalah wajib. Puasa Ashura sebelum Ramadan difardukan, puasa Ashura adalah puasa wajib. So jadi macam As-Suddi ni dia ada banyak, dia relatekan balik. Maksudnya ayat ini pun dia rasakan bahawa ini adalah fardu sebelum daripada zakat. Dia kata annahu fardun nazala qabla zakah, bahawa ia adalah kefarduan yang turun sebelum zakat. Fanusikha biz zakah, lalu telah dimansuhkan hukumnya dengan ayat zakat. Ini pendapat dia, pendapat As-Suddi. Okey. Waqila, namun juga ada yang kata hiya muhkamah. Ayat ni muhkam, tak ada mansuh pun. Masih tetap hukum dia. Wa hiya fi sadaqatil ammatil mandubi ilaiha. Akan ia sebenarnya ayat 219 surah Al-Baqarah ni dia adalah pada sedekah umum yang digalakkan kepadanya, yang disunatkan, yang digesa untuk kita buat. Sedekah kita rasa duit kita banyak ni, nak sedekah apa? Sedekah apa lebih? So agama Islam tak pernah suruh sedekah lebih daripada keupayaan anda. Sedekah apa yang lebih daripada penggunaan. Gunaan kita banyak ni, apa lebih tu, itulah kita agih-agihkan. Okey. Wa hadza marwiyun an Ibn Abbasin. Dan pendapat kedua ni dia riwayatkan daripada Ibn Abbas wa Muqatil bin Hayyan. So kat sini dia ini sebenarnya lebih kuat lah sebenarnya. Lebih kuat berbanding dengan tajuk itu. Sebab kita tahu bahawa masalah zakat ni, kalau kita kan dia punya kefarduan tu yang betul lepas turun di Madinah baru keluar hukum zakat. Dengan kadar dan bentuk dia. Tapi bahkan ayat 219 ni sebenarnya dia memang datang dengan bentuk panggil apa, galakan dalam masalah bersedekah. Bukan masalah kewajipan bersedekah, tapi galakan untuk bersedekah. Qulil af. Baik. Okey, wallahu a'lam. Okay, kita berhenti situ. Ada soalan? Jadi 10 tau tajuk ni. 9. Ada 9. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi 3 lagi, insya-Allah. 3 lagi. 7, 8 dan 9. Nanti kita habiskan. Itu bahagian ni apa berkenaan dengan sebab percanggahan salaf dalam tafsir. Okey, ada soalan? Tak ada. 2 tajuk. Tak ada. Alhamdulillah. Okey. Ayat pun diri. Okay. Cerita macam ni. Yang ada orang tu saya tengok, dia arkitek.
dia pergi ambil ayat kisah Maryam, kata ketika dilahirkan Isa alaihissalam, kesusahan yang dia ada, dia kata ya laitani mitu qabla hadha, alangkah baik kalau aku mati sebelum ini, wa kuntu nasiyan mansiya, dan aku ni manusia yang dilupakan, tak dikenali. Rasa malu sangat dengan keadaan yang berlaku. Tapi masalah dia macam ni, suicidal yang dimaksudkan orang tu ada sifat ingin bunuh diri tu, dia dengan tindakan, bukan lintasan. Tindakan. Bila dia ambil pisau, start pegang untuk toreh tangan dia, ataupun dia ambil ubat, dia makan, dan sebagainya, itu memang ni, memang kita panggil apa, maksud bunuh diri yang dimaksudkan. Sebab Nabi SAW, kalau dikatakan kononnya pernah ada niat nak bunuh diri, kan, fala'an laka bakhi'un nafsaka ala atharihim, kan, barangkali kau mencekik diri, rasa tercekik diri kau di atas selepas mereka ilam yu'min bihadzal hadits asafa, kerana mereka tak beriman, jika mereka tak beriman dengan cerita ini dalam keadaan sesal sangat, macam nak mati. Kesedihan yang dimaksudkan kepada Nabi SAW bukan maksud Nabi bunuh diri. Pasal yang kes tadi kan, bila cerita yang kata nak terjun tu, itu dah suicidal lah. Bila dia mula ambil tindakan, dia pergi dan sebagainya. Sebab dalam konsep masalah menginginkan kematian, itu bukan semestinya suicidal. Sebab Nabi pernah kata pada para sahabat, kan, Nabi kata, hadis Muslim kot, itu hadis khurafah tu. Ada orang tanya, dia adalah hadis dalam Musnad Ahmad, bukannya Tirmizi. Nombor hadis dia, sekejap. Dia ada ingat, dia kata kita buat cerita khurafat tu datang mana kalimah tu, kan. Hadis nombor 25244. 25244 khurafat. Nama seorang lelaki. Okey, ya tamanna yanna. Okey. Ayat, okey. Hadis Sahih Bukhari Muslim lah. Okey. Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, berkenaan dengan jangan mengimpikan seorang kamu kematian. Okey, memang bila manusia ni dia berhadapan dengan masalah hidup atau merasakan apa tekanan hidup, memang dia mungkin akan ada rasa kalau boleh tak hidup pun tak apa. Sedih sangat dan sebagainya, kan. Boleh berlaku. Tapi Nabi sebut dalam hadis berkenaan, ini masalah doa, dan kita tak kata nak doa ni suicidal. Sebab Nabi SAW kata apa? La yatamanna ahadakumul al-mauta. Jangan seorang kamu ni impikan kematian. Wa in kan la budda, kalau dia tak boleh tidak kena cakap juga, falyaqul, katakanlah, Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkanlah aku selama mana kehidupan itu baik untuk aku. Kan? Dan ya Allah, matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk aku. So basically kita serah kepada Allah Ta'ala untuk berkenaan. Perasaan ada, tak timbul tajuk. Kan rasa malu sangat, sedih sangat, yang boleh rasa macam tak nak hidup dah ke, itu bukan suicidal. Suicidal ni rasa nak bunuh diri, dia buat tindakan, ambil ubat, ambil sekian, minum ni, dia ada tindakan. Kalau setakat lintasan hati, bukan dikira pun sebagai suicidal. Cuma orang Mamat tu dia tulis, dia kata kalau ikut kepada kisah Maryam ni, Maryam ketika lahirkan Isa, kan, dia kata ya laitani mitu qabla hadha, alangkah baik kalau aku mati sebelum dari ini, wa kuntu nasiyan mansiya, dan aku manusia yang dilupakan. Pasal kita kena faham bahawa membunuh diri itu dah ada hukum. Barang siapa Nabi kata yang terjun daripada satu tempat tinggi, kan, membunuh diri dia dengan tempat tinggi, maka tempat tinggi dia nanti dalam neraka untuk dia terjun, dia akan terjun berterusan. Kalau dia mati bunuh diri, kena tikam pisau dia tu, akan tangan dia akan dia tikam diri dia, mati hidup balik dalam neraka. Kalau dia mati kerana minum racun, dia akan kekal macam tu juga siksaan dia untuk cara tersebut. So bila benda ni Nabi SAW dah sebut macam tu, so kedudukan manusia bunuh diri ni adalah benda jelaslah haram. Kenapa nak dikatakan macam, tapi tengok kisah Maryam. Takkan Nabi tak pandai, tak faham kisah Maryam dan sebut tentang hukum masalah bunuh diri. Bahkan hukum apa dalam surah An-Nisa pun Allah sebutkan, wala taqtulu anfusakum, yang kamu bunuh diri kamu.
ayat yang ke-29. Innallaha kana bikum rahima. Ayat apa? 29 kan? Betul tak? Ayat 29. So ayat tersebut dengan jelas lah, tak boleh kan, tak boleh dibenarkan seorang tu bunuh diri. Tak ada ruang sebenarnya. Pasal kita ni macam mempercepatkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan tekanan pada makhluknya, pada hambanya, dan dia suruh bersabar. Dia suruh sabar. Maka Allah suruh wasta'inu bisabri wassalah. So, jadi cuma kadang-kadang zaman kita sekarang ni pasal banyak sangat orang ikut dengan apa, ada psikiatris lah, apa benda lah, pasal sakit jiwa sebagainya, diorang cari alasan untuk kata bahawa orang yang dalam keadaan tekanan jiwa ni tak waras. Tidak waras. Bila tak waras, perbuatan bunuh diri dia pun sebenarnya tak valid untuk dikatakan dia bersalah. Sebenarnya ini kaedah barat, dia tajuk criminal mind, cara pemikiran seorang penyenayah kan. So bagi diorang, kalau contohnya penyenayah ni jadi macam ni sebab tekanan jiwa dan sebagainya. Apa tu dia kata kerana sekian-sekian, dia kan diorang suka cari alasan nak lepaskan penyenayah pakai ayat tak waras. Dekat Malaysia pun macam tu juga kan. Kalau dia kata orang tu kena dakwa kat mahkamah, tiba-tiba keluar kad OKU. Tunjukkan saya ni, tapi dia OKU. Sebab bila OKU saja boleh jadi lepas, unless mahkamah buktikan dia gila je lah. Kalau dia gila, tak waras, dari kecil sebagainya diketahui, ya. Adapun untuk orang tu tiba-tiba kena dakwa je, tak waras. Kena dakwa je, tekanan perasaan. Ini bukan jawapan dia. Kadang ada masyarakat manusia ni memang dia tak tahulah, zaman kita sekarang ni terlampau memikirkan tentang penyenayah tu jadi penyenayah sebab apa. Tapi last sekali kita lupakan jenayah dia buat tu dah kena dah kepada mangsa. Yang sepatutnya dipertahankan mangsa tadi daripada ataupun dia ambil hak mangsa tadi daripada dia. Lupa hak mangsa, sibuk hak penyenayah. Wallahu alam. Tapi dari segi asasnya itu bukan sama sekali. Sebab Nabi dah sebut dah berkenaan dengan hukum bunuh diri. Hukum bunuh diri adalah haram. Dan bahkan cuma masalah dia dianggap fasik. Bukan keluar agama. Setengah para ulama menganggap mati bunuh diri kafir sebab hadis yang datang berkenaan dengan tajuk bunuh diri ni, dia datang yang sebut tentang terjun daripada tempat tinggi, dia naik baik terjun. Lafaz hadis datang khalidan mukhalladan fiha abada, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Tentang minum racun pun sebut kat ujung tu, dalam neraka nanti dia akan buat acara tu berterusan. Dari hujung hadis tu datang khalidan mukhalladan fiha abada, termasuk yang tikam diri pun disebut macam tu. So bila sebut macam tu, ada setengah para ulama menyangka bahawa orang yang mati bunuh diri ni kafir. Mati kafir sebab Nabi sebut khalidan mukhalladan fiha abada. Tapi dalam masa yang sama kita lihat hadis Sahih Muslim berkenaan Abu Tufail. Kisah di mana seorang sahabat dia hijrah bersama-sama kepada Nabi SAW. Kemudian sahabat dia tadi tak tahan cuaca Madinah, dia kelar tangan. Mati. Dia kena sakit dekat Madinah, dia kelar tangan, mati. Lepas tu Abu Tufail ni mimpi nampak teman dia, kawan dia tadi dalam mimpi dia. Lepas tu dia nampak kawan dia rupa elok dalam mimpi, kecuali kawasan tangan masih lagi berdarah. Lepas tu dia kata, apa Tuhan kau buat kepada engkau? Ini Sahih Muslim Lepas tu dia kata, Tuhan aku ampunkan aku kerana hijrahku kepada Nabinya. Lepas tu dia kata tangan kau tu dikatakan kepadaku, kawan dia cakap, kami takkan baiki benda kau rosakkan dengan diri kau sendiri. So bila Abu Tufail ni ambil wasilah jumpa Nabi, ceritakan apa yang berlaku pada teman dia tu dalam mimpi, nampak Nabi terus berdoa. Doa Nabi berbunyi, Allahumma ya Allah waliyadaihi faghfir, untuk dua tangannya ampunkanlah juga. Ya Allah, untuk dua tangannya ampunkanlah juga. Faghfir, ampunkanlah. So maksudnya Nabi doa. Kalau dia kafir, tak boleh doa. Tidak boleh doa sebab ayat 113 surah At-Taubah.
Maka Nabi tak boleh untuk Nabi. Walladzina amanu, dan orang beriman, ay yastaghfiru, untuk minta ampun, lilladzina asyraku, bagi orang yang musyrik. Min ba'di ma tabayyan lahum annahum ashabal jahim. Selama nyata pada mereka orang-orang berkenaan adalah penghuni neraka. Tak boleh. Tapi Nabi doakan. Lepas sahabat ni cerita apa dia mimpi, Nabi kata, Allahumma, ya Allah, waliyadaihi faghfir, untuk dua tangannya ampunkanlah juga. So dia mati. So kita fasik, bukannya kafir. Betul kan? Kadang-kadang ada orang kata macam tapi kan kafir kan, khalidan fi abada. Itu yang disebut tentang orang masuk dalam neraka kekal abadi, bergantung kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala dekat situ. Unless orang tu mati musyrik saja, atau mati kafir, mati musyrik, mati sebagai seorang bukan Islam, mati sebagai seorang yang musyrik, dia atau munafik, maka dia tidak akan diampunkan sama sekali. Adapun dengan dosa-dosa besar, mati berzina, mati minum arak, mati berjudi, maka masih lagi ada peluang diampunkan. Kalau untuk mati berzina pun kita tetap kena ambil banyak dia, mandikan, kafankan, solatkan, tanam. Dan kena doa, Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Walaupun mati berzina. Lepas tu kadang bila orang tanya, kenapa ustaz ni sibuk sangat masalah syirik? Sebab syirik tak ada ampun. Syirik takkan boleh diampunkan. Berdasar pada ayat surah Nisa ayat 48, dan juga ayat 116 surah Nisa. Allah Ta'ala nyatakan dengan jelas dalam ayat berkenaan. Kan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tak mengampunkan untuk disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan diampunkan apa selain dari itu, apa bukan syirik, bagi siapa yang dia kehendaki. So sudut tu kena faham kan. Tapi cuma masalah benda tu mati fasik lah. Kalau orang mati bunuh diri, ni fasik. Fasik bukannya kafir. Cuma macam ada apa tindakan orang atau kepala agama takkan solatkan. Keluarga nak solatkanlah, uruskan. Dia doakan untuk keampunan. Tapi masalah tu terpulang kepada Allah. Adapun kalau mati musyrik, yang sibuk kan, kita kata ustaz sibuk ni, masalah syirik ni, tak ada sibuk buat NDB, tak ada sibuk berkenaan masalah apa, makan harta rakyat. So benda berkenaan kalau dia mati pun macam tu, boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau awak mati sebagai seorang musyrik, mati menyekutukan Allah Taala, takkan diampunkan sama sekali. Ini benda yang kadang-kadang orang tak faham. Kenapa apa? Ustaz ni asyik syirik. Yang sibuk-sibuk masalah syirik lah. Apa syikin? Sikit-sikit kan. Syirik. Kenapa? Sebab dia tak ada peluang untuk diampunkan. Ustaz, ada satu soalan live daripada Kamarul Zaman. Assalamualaikum Ustaz, saya ada mendengar, dia dengar kuliah kot, yang kenyataannya Al-Quran itu perlu ditadabbur kerana itu yang diperintah, bukannya mempelajari tafsir. Al-Quran perlu ditadabbur kerana itu yang diperintah, kerana itu diperintahkan, bukan mempelajari tafsir. Bila awak nak tadabbur Al-Quran, tak tahu maksud kalimah tu apa, awak nak tadabbur macam mana? Ini soalan yang penting kena tanya. Semua orang yang belajar zaman sekarang ni lah, dia kadang-kadang macam nak skip atau nak result, nak kepada hujung je, proses tak mau. Kita nak proses. Ini kita belajar tafsir ni proses. Memahami apa difahami oleh para sahabat, memahami apa yang dikatakan oleh para sahabat tentang kalimah yang kita nak sibuk tadabbur tadi, yang kita nak tengok dalam hidup kita, nak aplikasi di mana. Itu tadabbur. Maksudnya kita praktikkan apa yang kita baca. Itu tadabbur. Ada lebih tepat dia macam ni, Quran turun untuk dibaca, difahami, diamalkan. So, tajuk pengamalan Quran itulah tadabbur. Cuma masalah kalau tak faham maksud, awak nak tengok kat mana. Tanpa faham apa maksud ayat tersebut, kalimah berkenaan, awak nak beramal macam mana? Sebab tu para sahabat Nabi SAW dahulu bila dengar, contoh macam kita berkali-kali kan, kita gunakan contoh ni, hadis Sahih Bukhari, bila mana para sahabat bila turun ayat 82 surah Al-An'am, Allah katakan alladzina amanu, ayat itu bunyi orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tak campur iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka lah untuk mereka keamanan. Para sahabat bila dengar ayat ni 82 Al-An'am ni, diorang datang jumpa Nabi melutut. Diorang kata, ya Rasulullah, kami tak mampu ayat ni. Kami tak mampu nak praktik lah, nak tadabbur dah ni.
nak gunakan pada kehidupan. Sebab dia kata wa ayyuna la yuzlimu nafsah. Siapa dengan kami yang tak zalimi diri sendiri? So jadi bila dia cakap macam tu, apa yang orang faham? Diorang faham dari ayat berkenaan adalah orang yang beriman dan tak campur iman mereka dengan kezaliman, yakni dosa. Bila dia kata siapa dengan kami tidak berdosa, siapa yang kami tidak menzalimi diri sendiri, kan dalam surah Al-A'raf ayat 23 kan Adam dan Hawa berdoa. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin, kan? Mereka dua kata, wahai Tuhan kami telah aniaya diri kami sendiri. Zalamna anfusana, maksudnya kami buat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kita ampunkan kami, wa tarhamna, kau belas kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti jadikan orang yang rugi. So para sahabat faham ayat 82 tadi, orang yang beriman tak campur iman mereka dengan kezaliman, yakni apa? Dosa. Ulaika lahumul amn, mereka lah orang-orang yang untuk mereka keamanan. So kami, kalau betul dia kata jumpa Nabi, wa ayyuna la yuzlimu nafsah, siapa dengan kami tak aniaya diri kami sendiri, maksud dia tak buat dosa. Tapi Nabi SAW betulkan balik, ni tak terdebur lah ni, diorang orang Arab lebih faham Al-Quran daripada kita. Tapi bila diorang tak faham maksud, tadi diorang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kan macam mana ni? Tu diorang, bila diorang jumpa Nabi, Nabi kata apa? Laisa kama ta'nun, bukan macam kalian maksudkan, fahami. Kan? Kalian tak dengar ke kata-kata hamba Allah yang soleh? Itu Luqman ayat 13 surah Luqman, dia kata apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, yang kau buat penyekutuan terhadap Allah. Sehingga syirik itu, penyekutuan itu adalah zalim paling besar. Maksud dia Nabi terangkan ayat 82 tadi, bukan maksud macam diorang faham. Ini yang kita kata tafsir. Kalau awak tak tahu maksud kalimah tadi, awak tak tadabbur apa benda. Buka terjemahan sahaja, awak tak tahu lagi maksud tersebut betul ke tidak. Macam sering orang dia tadabbur. Tadabbur lah aplikasi marah orang, kan? Dia kata apa? Al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Ni dia yang tadabbur lah ni. Sedangkan fitnah tu adalah kufur, syirik. Macam juga ayat tadi, zalim tu adalah syirik. Maksudnya orang yang untuk mereka keamanan adalah orang yang beriman yang tak campur iman dengan kezaliman, yang kesyirikan. Untuk mereka ni lah, orang-orang ni untuk mereka keamanan. Oh betul. Betul. Kalau orang tu nak kata dah tadabbur, awak tadabbur macam mana kalau awak tak tahu perkataan tu maksud apa? Ini sudut asal, pasal dia tak nak proses. Sedangkan kita kata dalam konsep konteks ini, dan kalau dia kata dia nakkan, dia kata alasan, kata tak ada masa, itu bukan betul. Dan dia boleh hadir kelas, bahkan kadang-kadang rakaman pun ada untuk kelas-kelas tafsir. Belajarlah. Kau tak tahu, dia ambil kitab Arab tadi, jumpa ustaz, tanyalah, ni apa dia kata ustaz? Ni semua nak makan suap, kan? Semua nak apa dah makan, dah lenyik-lenyik, dah hancur-hancur, telan. Rasa macam, ini bang, ni sedap ni. Inilah sebenarnya kita nak. Awak tak tahu pun sebenarnya apa benda jadi. Last sekali itulah yang saya jumpa, ni reality, bukan kisah awak. Orang yang saya jumpa tinggal solat sebab datang kelas untuk faham Quran saja. Tak ada bola. Datang kelas ustaz yang hebat, last sekali tak ada solat. Kalau saya boleh share, nanti ada audio nanti, kalau ada masa lah. Tapi saya tak nak share juga, sebab nanti orang kata kita abdi sendiri. Saya jumpa dengan orang tu, dia actually memang dia ikut kelas-kelas semua ustaz hebat, tapi nak jadi cerita isteri dia mati, kanser. So dia jadi macam hilang punca, hilang pedoman. Bini dia sangat kuat. Dia ada waktu kat hospital, bini dia ada orang datang nak ruqyah lah benda, dia halau. Bini dia halau yang datang. Sangat kuat. Dia cerita dia sayang bini dia, lepas bini dia meninggal, dia flip. Tinggal solat dan sebagainya. Dia anggap macam dah buat macam-macam, belajar pun Tuhan tak bagi apa-apa. Last sekali dia tinggal solat, kemudian dia ajak anak tak solat. So bila dia ajak anak tak solat tu, saya dapatlah laporan, ada orang cerita kat saya. Saya kata saya takkan nak cari orang ni. Kalau orang jumpakan kita jumpalah. Kalau dia kata tak jumpa, saya nak cari kat mana? Saya cakap macam tu lah kan. Pasal dia kata dia last sekali dia ajak anak tak solat.
Jadi ada orang ngadu kat saya. Jadi lepas tu saya cerita tahun 2017, tahun lepas, ada rakaman ada satu, dia 2 kali saya jumpa. Satu rakaman saya dapat. Saya minta balik pada geng kawan-kawan dia tu, kawan-kawan dia bagi kat saya. Dapat satu. Jadi waktu perbualan tersebut dirakamkan tahun 2017 tu, saya berbahas dengan dia lah. Tajuk berkenaan masalah apa yang dia sibukkan tentang Quran. Dia bagi dia solat ni tak wujud. Sebab dah tadabbur lah. Tadabbur sebab apa, solat ni sebenarnya fizikal, yang tak perlu, yang penting adalah hati. In the end lah sekali dia tak solat. Berhenti solat. Dia bekas CEO bank apa benda entah. Orang tua bukan budak, 65 tahun. Dia belagak dengan saya, dia kata dia kahwin bini orang apa, geng-geng belah-belah Rusia tu, bini baru dia. Dapat anak, dia memang belagak. Dia macam action. Nak kahwin dengan Melayu payah, dia kata. Orang kata menantu sesat. Jadi saya kahwin dengan orang luar, dia kata. Tak tahu hidup lagi tidak, Allah alam. Tapi cerita dia memang apa, benda tu jumpa dengan orang macam ni. Dia pergi datang kelas harfiah Quran, tadabbur Quran, ambil last sekali kau tengok habis tinggalkan syariat. Sebab dia lupa sebenarnya masalah kadang-kadang kumpulan ni, dia rasakan bahawa dia dengan konon faham tadi kan, dengan apa mengamati maksud-maksud tadi, dia telah sampai kepada keputusan Al-Quran. Itu sebenarnya masalah dia. Tapi nanti lain kali saya share benda tersebut. Okay, Allah alam. Ada soalan lagi? Tak ada Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. 3 lagi Kita ada 3 lagi sebab-sebab percanggahan atau ikhtilaf salaf dalam tafsir. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.